Yang sahih di berita RTM. RTM terus unggul. Berita perdana edisi Rabu 16 Jun, saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Larendra Fiona Bernadlaikan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. PIKAS berupaya kawal penularan COVID-19 di sektor perkilangan dan pembuatan. Kejayaan pelan pemulihan negara bergantung kepada sokongan dan kerjasama seluruh rakyat. Assalamualaikum, salam sejahtera. Program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta PIKAS dijangka berupaya mengawal penularan kes COVID-19 di sektor perkilangan dan pembuatan sekaligus membantu kelancaran pelan pemulihan negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata berdasarkan laporan Kementerian Kesihatan, sektor berkenaan harus diberi perhatian kerana ia antara yang terkesan akibat penularan jangkitan di tempat kerja. Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakannya selepas meninjau proses vaksinasi PIKAS di Texas Instruments Malaysia Sdn Bhd di Ibu Negara. PIKAS yang bermula hari ini dilaksanakan sebagai langkah responsif kepada cadangan dari Persatuan Industri, Dewan Perniagaan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana untuk membantu mempercepat vaksinasi khususnya kepada pekerja dengan vaksinasi dijalankan di premis kilang dan lokasi perindustrian yang dikenal pasti. Jelas Tan Sri Muhyiddin, selain pengurusan wabak COVID-19 yang menyasarkan pengurangan kes dan pengurangan beban di fasiliti kerajaan, tumpuan turut diberikan dalam memastikan jumlah suntikan vaksin dapat ditingkatkan dengan cepat dan menyeluruh dengan sasaran 300,000 suntikan sehari. Bagaimanapun, ia amat bergantung kepada jumlah bekalan vaksin yang diterima mengikut jadual ditetapkan. Instrumen ini saya diberitahu oleh yang memberi taklimat tadi, setiap hari sekitar berapa ratus, 300, tetapi dia mempunyai keupayaan untuk menyuntik double. Ya, tapi bukan pasal kita tak mahu, tapi bekalan vaksin kita tu terpaksa kita agihkan ke banyak tempat di seluruh negara dan penerimaan vaksin yang telah pun kita beli itu datang secara berperingkat-peringkat. They don't come at one lump sum. Pasal minggu depan ada, seterusnya akan ada berperingkat-peringkat. Jadi kita terpaksa agihkan. Sedangkan kita fikir kita boleh buat lebih daripada apa yang kita lihat pada hari ini. Tetapi itu kita dah ambil kira. Perdana Menteri turut menggesa badan bukan kerajaan NGO membantu kerajaan meningkatkan lagi pendaftaran vaksin dalam kalangan rakyat melalui aplikasi MySejahtera. Tegas Tan Sri Muhyiddin, imuniti berkelompok hanya boleh dicapai jika proses vaksinasi dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Kita nak supaya proses pendaftaran dalam MySejahtera atau pendaftaran untuk mendapat vaksin ini, mohon kerjasamalah daripada semua pihak, terutamanya badan-badan bukan kerajaan membantu untuk menggerakkan setiap rakyat yang belum daftar, daftarlah segera. Jadi kalau sudah buat itu, perancangan untuk melaksanakan imunisasi ataupun vaksinasi menyeluruh ini boleh kita capai dengan lebih berjaya lagi. Jadi saya harap ini akan disambut dan diharapkan dalam tempoh akan datang maka kita akan berjaya dengan jumlah yang lebih ramai yang akan diberikan vaksinasi.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri menyasarkan 2.25 juta pekerja dalam sektor perkilangan dan pembuatan menerima suntikan vaksin di bawah PIKAS. Menterinya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali memaklumkan untuk fasa pertama, kerajaan menyediakan 150,000 dos vaksin dalam tempoh sebulan. Jadi saya percaya dengan bekalan yang mencukupi, ianya dapat memenuhi keperluan ini kerana apabila kita mencapai tahap-tahap tertentu dalam pelan pemulihan negara yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, sudah tentulah ada fasa-fasa tertentu yang perlu kita membuka beberapa sektor ekonomi secara berperingkat-peringkat, dan kalau ini berlaku maknanya pekerja-pekerja itu perlu datang untuk bekerja. Dan sudah tentulah kita mahu safeguard keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerja, khususnya suntikan di kalangan adult population kerana mereka adalah golongan pekerja. Setakat ini, MITI menerima permohonan daripada lebih 500 syarikat yang melibatkan lebih 100,000 pekerja untuk menyertai PIKAS. Program itu bermula serentak hari ini di Lembah Kelang, Johor, Pulau Pinang dan Sarawak. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mempengerusikan sesi perbincangan khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara. Perbincangan khas tersebut bermula pada pukul 2.30 petang disertai oleh 8 wakil Raja-Raja Melayu. Keberangkatan tiba Raja-Raja bermula pada pukul 11 pagi dengan ketibaan Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah dan diikuti Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sejam kemudian. Turut berangkat Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah, Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin dan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail. Selain itu, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah dan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah juga berkenan hadir pada perbincangan khas tersebut. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir merupakan Raja-Raja Melayu yang terakhir tiba sebelum pintu pagar istana ditutup menandakan perbincangan bermula secara rasmi. Ini adalah perbincangan khas Raja-Raja Melayu yang kedua diadakan atas inisiatif Al-Sultan Abdullah bagi membincangkan mengenai isu kesihatan, ekonomi dan politik negara. Dalam pertemuan itu juga, Raja-Raja Melayu turut mendapat taklimat khas dari Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan beberapa ketua agensi kerajaan yang lain tentang isu-isu semasa berkaitan COVID-19 dan pelaksanaan darurat. Setelah lebih 4 jam berlangsung, sesi perbincangan khas Majlis Raja-Raja Melayu berakhir kira-kira pukul 7 malam tadi. Kenderaan pertama yang berangkat pulang ialah kenderaan rasmi membawa Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Ia kemudiannya diikuti oleh kenderaan Raja-Raja Melayu lain yang masing-masing diiringi oleh kenderaan pengiring dan polis. Kejayaan Pelan Pemulihan Negara tidak bergantung kepada usaha kerajaan semata-mata, malah memerlukan sokongan dan kerjasama seluruh rakyat. Peranan rakyat dalam mematuhi prosedur operasi standard SOP dan pengambilan vaksin COVID-19 merupakan usaha terbaik bagi kembalikan kehidupan seperti sedia kala. Penganalisis politik Universiti Sains Malaysia Profesor Dr. Siva Murugan Pandian optimis pemulihan berperingkat dapat dicapai sekiranya rakyat memikul tanggungjawab selaras ketetapan pihak berwajib. Tidak ada perlunya untuk menyalahkan sesiapa, tetapi di sini jika masing-masing boleh memainkan peranan saling lengkap-lengkapi di antara satu sama lain bersifat resiprokal, saya percaya kita mampu untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dengan lebih awal. Jadi untuk menyegerakan proses untuk kita kembali kepada pemulihan dan seterusnya melakukan pengukuhan ke atas tahap penerimaan ke arah kehidupan yang jauh lebih baik,
Saya percaya rakyat juga mempunyai peranan mereka untuk berikan maksud dan makna ke atas setiap fasa yang telah disusun secara rapi. Profesor Dr. Siva Murugan turut berpendapat pemberian vaksin perlu diberikan keutamaan agar proses pemulihan dapat dipercepat seterusnya rakyat dapat menjalani kehidupan normal. Dalam pada itu, pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lee Lam Tai turut menyeru seluruh rakyat agar menerima vaksin supaya negara dapat beralih dari satu fasa ke fasa seterusnya dengan segera. Rakyat perlu mematuhilah SOP yang telah dapat dilaksanakan selain daripada mendapatkan vaksinasi. Pada pandangan saya, vaksinasi ini merupakan satu perkara yang amat itu pentinglah dalam memastikan bahawa negara kita lah dapat ini keluar dari pandemik itu tersebut. Bagi beliau, pelan pemulihan negara strategi terbaik untuk keluar daripada belenggu pandemik COVID-19. Strategi pelan pemulihan negara disifatkan pelan yang tersusun dan dinamik bagi memastikan ekonomi negara tidak lumpuh ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Industri Universiti Malaysia Pahang UMP, Dr. Noraina Mazuin Sapuan berkata, pembentangan pelan itu jelas menunjukkan kesungguhan kerajaan untuk memulihkan sektor ekonomi. Pada masa sama terus mengutamakan aspek kesihatan dan keselamatan rakyat. Jelas beliau, pelan pemulihan negara memfokuskan kepada pencapaian imuniti kelompok sebagai satu prasyarat untuk pembukaan ekonomi secara berperingkat. Mengambil contoh beberapa negara yang berjaya memulihkan ekonomi secara menyeluruh, Dr. Noraina berkata, strategi mereka yang pertama ialah memastikan imuniti kelompok telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Mencapai imuniti kelompok ini, kadar kes akan kekal rendah. Itu yang dijangkakan dan ini sudah terbukti sebenarnya di Amerika Syarikat dan juga di China bila mereka telah memastikan kebanyakan penduduk mereka mendapat 2 dos vaksin yang lengkap, mereka boleh membuka ekonomi dan mereka boleh menjalankan hidup seperti biasa, seperti normal, tetapi dengan masih mengekalkan SOP bagi membendung masalah COVID-19 ini daripada berlaku semula. Oleh itu, kerajaan perlu memastikan imuniti kelompok dapat dicapai seperti yang dirancang, kerana dengan keadaan kesihatan awam yang stabil, ia akan dapat menarik minat para pelabur asing untuk melabur di dalam negara kita. Orang ramai pula menyambut baik pelan pemulihan negara yang diumumkan Perdana Menteri semalam. Mereka yakin pelan itu mampu melindungi kehidupan rakyat serta memulihkan ekonomi negara secara progresif. Ikuti tinjauan wartawan Syahira Abdullah. 4 fasa pemulihan perlu dilalui. Meski memerlukan disiplin tinggi, orang ramai yang ditemui bersedia dan bersemangat tinggi untuk menjayakannya, terutama sekali bagi mencapai fasa keempat. Pada fasa berkenaan, kerajaan akan membenarkan aktiviti sosial, perjalanan rentas negeri, pelancongan domestik dan pembukaan sektor ekonomi sekitar bulan November dan Disember tahun ini. Bagi saya amat bersetujulah pelan yang diumumkan oleh PM kita semalam, di mana kita boleh rentas negeri bulan 12 ni. Rakyat tak sabar nak pulang ke kampung, nak tamatkan COVID ni. So saya rasa dengan ni juga saya rasa rakyat berkobar-kobar lah untuk menjaga keselamatan negara. Sama-sama kita berjuangkan untuk melawan COVID-19 ni. Kalau kita ikut yang dah dirangka oleh kerajaan, so semua patuhlah, maksudnya dari tak kira dari segi semua level patuh, dan insya-Allah kita boleh mencapai apa yang kerajaan target, apa yang diumumkan semalam. Selain itu, sokongan penuh daripada orang ramai juga diperlukan dengan terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan serta arahan-arahan semasa kerajaan. Bagi saya, plan yang keempat tu
adalah jalan yang terbaiklah untuk kerajaan Malaysia melakukan. Sedikit demi sedikit saya harap kes ni akan turun. Diharap bulan 12 nanti rakyat Malaysia boleh berjalan ekonomi tu macam biasalah. Kebanyakannya rakyat Malaysia bersetujulah mungkin plan ni mungkin akan berjaya, dan diharap masa akan datang kita jaga diri kita. Sepatutnya semua rakyat kena akur dengan perintah ini sebab ekonomi kita terjejas pada hari masa ini. So kalau kita ikut, satu hari nanti ekonomi pun akan meningkat, kita pun bebas dari ancaman COVID. Pelan pemulihan negara merupakan strategi kerajaan untuk mengeluarkan kita semua daripada kemelut pandemik COVID-19, di mana ia telah menunjukkan tanda-tanda penurunan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Diharapkan dengan usaha ini, kita dapat mengurangkan lagi kadar jangkitan supaya kita semua dapat kembali kepada kehidupan normal seperti sedia kala. Syahira Abdullah, Berita RTM. Meningkatkan aspek komunikasi dan sistem penyampaian maklumat. Itu fokus Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dalam usaha menjayakan Pelan Pemulihan Negara. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah menegaskan semua agensi KKMM turut diarah melipat gandakan usaha pendaftaran vaksin terutama di kawasan luar bandar. Ini termasuk mempertingkat hebahan vaksinasi COVID-19, berita ekonomi di stesen penyiaran televisyen, program kesihatan mental serta siaran program mengenai COVID-19. Jabatan penerangan mereka ada di setiap daerah dan termasuk di luar bandar, selain daripada TV dan radio dan juga media sosial. Pada setiap minggu Jabatan Penerangan mengeluarkan risalah-risalah kerana di setengah-setengah tempat ni orang masih nak baca hard copy juga, walaupun sehelai dua, tapi itu maklumat yang penting. Jadi kita menggunakan segala platform yang ada untuk kita meningkatkan kefahaman rakyat tentang COVID-19, tentang program vaksinasi, dan semua channel kita ada peranan. Datuk Saifuddin menyatakannya dalam sidang media mengenai inisiatif KKMM dalam Pelan Pemulihan Negara secara dalam talian. Mengenai program kesihatan mental pula, beliau berkata, konteks komunikasi sokongan telah dimulakan dalam program Selamat Pagi Malaysia di RTM yang menampilkan kaunselor dan pakar psikiatri. Program sama akan dipanjangkan di stesen-stesen televisyen lain. Persidangan Parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Itu merupakan antara intipati utama yang menjadi tumpuan hasil perbincangan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama Raja-Raja Melayu di Istana Negara hari ini. Istana Negara dalam kenyataan medianya menjelaskan langkah itu perlu dilaksanakan segera bagi membolehkan ordinan-ordinan darurat dan Pelan Pemulihan Negara dibahaskan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Al-Sultan Abdullah menyedari tentang peranan Parlimen sebagai satu platform penting untuk wakil-wakil rakyat bersidang pelbagai isu, terutama membabitkan COVID-19. Ahli-ahli Dewan Rakyat juga boleh berbincang berkenaan peruntukan perbelanjaan kerajaan bagi membantu rakyat di dalam kesempitan dan memulihkan semula ekonomi negara. Seri Paduka Baginda turut berpandangan agar kerajaan perlu bertindak tegas bagi memudahkan birokrasi dan mempercepatkan proses vaksinasi kepada rakyat bagi mencapai 80% imuniti kelompok dalam masyarakat. Beralih kepada situasi terkini COVID-19 dalam negara. Buat hari ke-10 berturut-turut, jumlah kes sembuh harian mengatasi jumlah kes baharu dengan 7,240 kes sembuh berbanding 5,150 kes baharu. 73 kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 4,142. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri.
Vaksinasi harian bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan terus mencatat peningkatan dengan pemberian 215,876 dos malam, sekaligus mencapai sasaran vaksinasi harian ditetapkan kerajaan iaitu 200,000 dos sehari. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba menerusi perkongsian di Twitter berkata seramai 160,226 individu menerima dos pertama, manakala 55,650 individu menerima dos kedua. Jumlah kumulatif pendaftaran vaksin pula kini lebih 13.837 juta. Baik, berikut data harian vaksinasi COVID-19 mengikut negeri. Varian Beta punca peningkatan ketara kes kematian di Kelantan. Paparannya seketika nanti, terus bersama Berita Perdana. Hidup perlukan perubahan. Ia bermula dari diri sendiri yang mengubah masa depan. Lakukan aktiviti fizikal. Aktifkan diri anda. Daripada vaksin yang mereka cucuk pada rakyat ni, misi ni mati ni sampai 30-40 orang dah misi perempuan mati. Tapi benda tu semua tak ada dalam berita, semua rahsiakan. Jadi nasihat saya adalah kalau pendapat peribadi yang kita sendiri pun tak sure, simpan sehingga kita dapat kepastian. Bodoh sikit-sikit mengundang penyakit. Bayangkan kalau berganda, apa akan jadi pada dunia? Baik, bertemu kembali. Seperti biasa setiap Rabu, kita ikuti harga runcit petrol dan diesel berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 23 Jun. Proton Holdings berhad mencatatkan jualan ekspor lebih baik Mei lalu melibatkan 669 unit kenderaan. Pengeluar kereta nasional berkenaan dalam satu kenyataan memaklumkan ia merupakan prestasi ekspor tertinggi dalam tempoh 98 bulan sejak Mac 2013. Pertumbuhan ekspor dipacu permintaan pasaran baharu serta sedia ada. Pakistan yang merupakan pasaran baharu menjadi destinasi ekspor terbaik bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini, diikuti Mesir dan Brunei. Walaupun terdapat kekangan antarabangsa serta peningkatan kos penghantaran akibat COVID-19, Proton yakin mampu mencapai sasaran jualan ditetapkan. Ini disokong pelanjualan pengimport serta kelebihan produk yang ditawarkan. Proton turut merancang untuk memperkukuhkan jenamanya di pasaran ASEAN dan kembali menembusi pasaran Thailand dan Indonesia dalam masa terdekat.
Syarikat Teknologi Kewangan dan Perdagangan Digital Asia Tenggara IOU Pay melancarkan My IOU iaitu perkhidmatan beli sekarang, bayar kemudian di Malaysia. Kemudahan itu bagi memenuhi keperluan pasaran tanpa tunai yang semakin meningkat di Malaysia dan Asia Tenggara. Ketua Pegawai Eksekutif IOU Pay, Kong Kok Lung berkata, My IOU menawarkan pilihan pembayaran fleksibel kepada peniaga runcit dan e-dagang untuk dimanfaatkan oleh pengguna di kedai dan juga pembelian dalam talian. In perspective of the consumer, it's a more transparent and budget-friendly way, but they have to be responsible in paying for their high-ticket items. This gives the consumer an option to pay for 2 months, 3 months, and 6 months upon checkout with interest-free. Rakyat Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas yang mempunyai kad kredit atau debit tempatan boleh mendaftar dan mendapat kelulusan kredit serta-merta bernilai RM1,000. Kredit tersebut boleh digunakan untuk sebarang pembelian daripada peniaga yang diluluskan. Ketika ini terdapat lebih 300 peniaga dalam talian dan kedai fizikal yang menggunakan My IOU. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medak optimis pemulihan secara berperingkat akan menggiatkan kembali aktiviti ekonomi dan pada masa sama melandaikan lekuk jangkitan COVID-19. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, lebih 90% usahawan industri kecil dan sederhana IKS dijangka berdepan risiko sekiranya Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan secara berterusan. Menerusi satu kenyataan media, beliau berkata sebahagian besar daripada usahawan IKS hanya mempunyai tempoh 3 hingga 6 bulan untuk bertahan. Kaji selidik dilaksanakan oleh Medak sejak Mac lalu mendapati usahawan wanita antara yang paling terjejas. Ini kerana kebanyakan daripada mereka menjalankan perniagaan berasaskan perkhidmatan. Pada masa sama, Medak turut menyarankan usahawan supaya beralih kepada platform digital kerana ia menawarkan potensi dan keuntungan besar dalam situasi pandemik. Mula saya kata cara baik, kalau dia tak nak dengar ke, saya rampas rokok daripada dia. Akak ambil kotak rokok dia, akak buang dalam tong sampah. Kalau akak lah kan, akak akan jeling dia biar sampai dia faham supaya dia beredar di situ. Saya akan masang poster dalam rokok seperti ini. Saya akan menasihatkan dia dengan cara yang baik supaya beredar pada tempat dia. Anda masih bersama Berita Perdana. Peningkatan ketara kes positif dan kematian akibat COVID-19 di Kelantan tahun ini dipercayai akibat penularan varian beta dalam komuniti. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Zaini Husin berkata pihaknya dimaklumkan mengenai perkara itu hasil keputusan 23 ujian sampel daripada beberapa kluster yang telah dihantar untuk jujukan genom. Setakat ini kita menerima laporan daripada Putrajaya bahawa kita telah mengesan 23 varian beta Afrika. Jadi tapi apabila melihat pada cara perebakan yang begitu cepat di Kelantan ini, terutamanya dalam tahun ini, tahun 2021, dan juga kematian yang boleh dikatakan tinggi berbanding dengan tahun 2020. Datuk Dr. Zaini meninjau program outreach vaksinasi kaki tangan penjara dan keluarga jajahan Kota Baru di penjara Pengkalan Cepa. Purata kematian akibat COVID-19 di Kelantan meningkat 4 hingga 6 kes sehari dalam tempoh lebih sebulan lalu. Ini menjadikan kumulatif 175 kematian tahun ini berbanding hanya 7 kes sepanjang tahun lepas. Datuk Dr. Zaini turut memaklumkan 12% daripada 1.2 juta penduduk Kelantan yang layak menerima vaksin COVID-19 sudah menerima suntikan dos pertama dan kedua. Ya, apa cerita pasca kejayaan Harimau Melaya menundukkan Gajah Perang malam tadi?
Kita ikuti laporan sukan bersama wartawan dan juga penyampai Akhtar Haji Hamzah. Silakan. Akhtar. Pengajaran berguna buat Harimau Malaya. Ronaldo peledak paling berbisa di Eropah. Assalamualaikum. Terima kasih Fatil dan juga Fiona. Kemenangan ke atas Thailand pada aksi terakhir kempen kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 mampu menjadi tonik baharu buat skuad Harimau Malaya. Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho berkata, kejayaan ke atas skuad Gajah Perang itu juga bakal menjadi motivasi terbaik apabila anak-anak buahnya turun pada kempen pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2023. Menurut Cheng Ho, kemenangan ke atas Thailand pastinya memberi sedikit kelegaan buat dirinya selepas menyaksikan ada peningkatan yang dipamerkan pemain Harimau Malaya. Pada aksi tersebut, skuad negara menang 1-0 hasil jaringan penalti pemain sayap Muhammad Safawi Rashid di babak kedua. Sebelum itu, Malaysia mengalami 2 kekalahan di tangan Emirat Arab Bersatu UAE dan Vietnam. Satu kemenangan yang cukup bermakna dan cukup tough lah untuk skuad kebangsaan kali ini kerana untuk kemenangan tersebut kerana sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada pasukan kerana 2 perangan sebelum itu kita kalah dengan jaringan yang besar kepada UAE dan kemudian sekali lagi kalah dengan Vietnam, dan memang pasukan atau pemain-pemain inginkan kemenangan tersebut supaya memberi kita tanda-tanda positif skuad kebangsaan supaya kita apabila datang ke kelayakan Piala Asia nanti kita dah sedikit sebanyak memberi kita keyakinan lah. Cheng Ho turut percaya pemain-pemain negara telah mengutip pengalaman berguna dalam kempen ini meskipun gagal sekali lagi ke Piala Dunia. Dalam kempen kumpulan G ini, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketiga dengan 12 mata di belakang juara UAE 18 mata dan Vietnam 17 mata di tangga kedua. Sementara itu, Cheng Ho turut mengulas mengenai masa depan 2 pemain naturalisasi negara, Guilherme Di Paula dan Liridon Krasniqi, selepas kedua-duanya dikritik hebat ekoran prestasi yang mengecewakan. Pengendali berusia 53 tahun itu berkata, masih belum ada sebarang kata putus untuk mengekalkan atau menggugurkan kedua-dua pemain ini dan prestasi kesemua pemain negara akan dinilai semula bersama Barisan Pengurusan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Setiap pemain bukan saja Di Paula dengan Liridon, kita perlu duduk dan juga duduk bersama dengan pengurusan dan juga coaching staff untuk menilai setiap pemain yang berada di kempen kelayakan Piala Dunia ini. So kita masih lagi tidak boleh mengatakan mana-mana pemain sama ada dipanggil semula atau kita digugurkan. Penyerang kelahiran Brazil Di Paula hanya berjaya menyumbang 1 gol menerusi penalti dalam 3 penampilan penuh Harimau Malaya. Manakala perancang dari Kosovo, Liridon pula gagal menepati jangkaan yang diletakkan ke atasnya ketika beraksi dalam 4 perlawanan setakat ini. Dalam usaha untuk meneruskan cabaran ke atas pendahulu Liga Super, Johor Darul Takzim JDT, skuad Terengganu FC TFC membawa masuk pemain tengah dari Bahrain, Habib Harun, pada jendela perpindahan kedua yang ditutup baru-baru ini. Perancang berusia 21 tahun ini akan menggantikan bekas pemain Aston Villa, Chris Hurd, yang beraksi hambar dengan skuad penyu itu pada awal saingan kempen 2021. Kehadiran Habib dijangka bakal memperkemaskan lagi jentera tengah TFC selain melengkapkan kota pemain Asia.
Bekas pemain kelab Al-Khalidiyah SC dalam Liga Bahrain itu juga bakal menyarung jersey bernombor 88. What make me interesting because Trenggara is one of the biggest club in Malaysia, and they are in a good position. And I pray I come to help Trenggara because to help my football too to go high. Selain menjadi pemain import termuda TFC, Habib juga memiliki pengalaman beraksi di pusingan kelaikan Liga Juara-Juara Asia dan Piala AFC musim lalu. Dia juga pernah beraksi bersama penyerang Selangor FC Efidayo Olisugun dan penyerang Sarawak United Uci Akbar ketika bersama kelab Arifa FC dalam Liga Bahrain pada 2019. Sukan Olimpik 2020 di Tokyo bakal menjadi penampilan kelima dan mungkin juga yang terakhir buat penerjun senior negara Leong Man Yee. Justru atlet berusia 36 tahun ini berharap terjunannya kali ini bakal memberi tuah kepada dirinya dalam misi menyumbang pingat buat negara. Dengan kurang dari 40 hari, Sukan Olimpik Tokyo membuka tirainya pada Julai depan, Man Yee mengakui dia kini lebih yakin untuk menggenggam pingat Olimpik pertamanya sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kariernya. Sebelum ini, Man Yee pernah beraksi dalam 4 edisi tamasya sukan terbesar dunia berkenaan, iaitu di Sydney pada tahun 2000, Athens 2004, Beijing 2008 dan London 2012. Pada Tokyo 2020 pula, penerjun kelahiran Ipoh Perak itu sudah bersedia untuk beraksi dalam acara 10 meter platform seirawan wanita di Tokyo bersama pemenang pingat perak Olimpik Rio 2016, Pandalela Rinault. Kedua-dua mereka menempah tiket ke Tokyo selepas memenangi pingat perak di kejuaraan terjun dunia FINA ke-18 Gwangju, Korea Selatan pada Julai 2019. Ketika ini, Man Yee berkata dia akan memberi fokus kepada acara pertandingan dalam talian yang akan berlangsung tidak lama lagi sebagai persiapan terakhir. Hasrat dua jago pecut kebangsaan Khairul Hafiz Jantan dan Muhammad Haikal Hanafi untuk menyertai kejohanan Kosanov Memorial di Almaty, Kazakhstan pertengahan bulan ini tidak kesampaian. Kedua-dua pelari negara ini dilaporkan tidak menerima kebenaran berlepas ke negara berkenaan dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada Isnin lalu. Presiden Kesatuan Olahraga Malaysia KOM Dato' SM Mutu berkata kedua-dua atlet berkenaan tidak dibenar berlepas ke negara tersebut selepas Muhammad Haikal disahkan positif COVID-19 setibanya di KLIA. Situasi itu menyebabkan Khairul Hafiz menjadi kontak rapat kepada Muhammad Haikal sekaligus turut tidak dibenarkan berlepas ke Kazakhstan bagi menyertai kejohanan yang dijadual bermula dari 19 hingga 20 Jun ini. Bagaimanapun, Mutu memaklumkan ujian calitan ke atas Khairul Hafiz menunjukkan keputusan negatif. Kedua-dua mereka ketika ini sedang menjalani kuarantin di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Muhammad Haikal dan Khairul Hafiz sebelum ini menjalani latihan di Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail SSTMI Johor sejak pertengahan Ramadan lepas di bawah bimbingan jurulatih pecut Muhammad Puad Mat Qasim. Muhammad Haikal dijangka beraksi dalam acara 100 meter manakala Khairul Hafiz pula bersaing acara 200 meter pada kejohanan berkenaan. Perkembangan itu menyaksikan hanya 7 atlet yang akan mewakili negara, iaitu Lee Hak Wei lompat tinggi, Andre Anura Anwar lompat jauh, Muhammad Hakimi Ismail lompat kijang, Connie Chu lempar cakera, Yap Shan Yi lompat tinggi, Jonathan Nyeba 100 meter dan Rezam Shah Wan Safian 110 meter berpagar. Wushu bakal membuat penampilan sulung pada Sukan Dunia ke-11 yang akan diadakan di Alabama, Amerika Syarikat dari 7 hingga 17 Julai tahun depan. Sebanyak 10 pingat emas ditawarkan bagi acara itu.
Persatuan Sukan Dunia Antarabangsa IWGA dalam mesyuarat agung tahunannya bersetuju memasukkan sukan seni mempertahankan diri Sambo dan Wushu pada Tamasya 2022. IWGA dalam kenyataannya memaklumkan 5 acara lelaki dan wanita akan dipertandingkan di bawah disiplin Taolu iaitu Changhuan, Nanghuan, Tai Chi Chuan, Toshu dan Jianshu. Wushu yang juga dirujuk sebagai kungfu atau seni mempertahankan diri di China sebelum ini dipertandingkan dalam Sukan Dunia 2009 dan 2013 sebagai acara jemputan. Sementara itu, Presiden Persekutuan Wushu Malaysia WFM Datuk Chong Kim Fat menyambut baik keputusan IWGA itu. Menurutnya, ia satu inisiatif yang bagus oleh IWGA dan mampu menaikkan imej sukan berkenaan di mata dunia. Jelas Kim Fad, WFM juga yakin atlet wushu negara yang pernah memenangi pingat emas di kejuaraan dunia 2019 dan berada dalam kedudukan 3 terbaik di dunia ketika ini mampu memberi saingan sengit pada sukan dunia itu nanti. Buat masa ini, skuad wushu negara sedang dalam persiapan menghadapi Sukan SEA 2021 Hanoi dan Sukan Asia 2022. Malaysia pernah merangkul 2 pingat emas, 5 perak dan 1 gangsa pada kejuaraan dunia Shanghai 2019, semuanya daripada disiplin Tolu. Edisi Sukan 16 Jun berakhir di sini. Kekal aktif dan teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Assalamualaikum dan insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian di kawasan perkapalan Phuket ketika ini angin masih lagi bertiup dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 50 km sejam. Oleh demikian, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama di kawasan yang berwarna kuning, yang mana keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke lewat malam nanti. Oleh itu, keadaan ini masih lagi berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman Kedah, Melaka, Selangor dan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan wilayah Persekutuan Labuan, bahagian Kudat dan juga pedalaman di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Bintulu, Sibu dan juga Betong. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.
penjelasan tentang varian COVID-19 itu menutup berita perdana edisi 16 Jun bagi memberi laluan kepada program khas Cerita Kita Memerangi COVID-19. Kekal tenang dan waspada, terus patuhi SOP untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kami akhiri dengan Assalamualaikum. Salam sejahtera.